Okay, hai, apa khabar semua? Bersama saya Adlan Khalidi. Saya akan kongsikan mengenai 4 perkara mesti ada kalau nak buat wasiat. Okay? So hari ini saya akan kongsikan 4 perkara tersebut. Okay? Pertama, wasiat, hibah dan wakaf adalah antara instrumen dalam perancangan harta pusaka. Alhamdulillah, semakin hari lebih ramai umat Islam yang sedar akan kepentingan merancang harta pusaka supaya dapat memberi manfaat yang berterusan kepada waris. Walau bagaimanapun, dari sudut technicality, masih ramai yang keliru dan tidak tahu bagaimana nak buat sesebuah dokumen pewarisan yang lengkap. Oleh itu, jom kita tengok 4 perkara yang perlu dibuat untuk merancang pewarisan harta. Pertama, kumpul dan senaraikan segala aset dan liability semasa. Ini adalah langkah pertama yang mesti semua orang buat. Senaraikan semua aset dan liability ataupun hutang yang kita miliki sekarang. Simpan semua dokumen-dokumen berkaitan dalam satu fail khas. Okay? Labelkan fail tersebut untuk memudahkan waris mencarinya setelah kita tiada nanti. Gunakan software seperti Microsoft Word ataupun Excel, okay? Atau apa-apa aplikasi untuk senaraikan ke semua aset dan hutang yang kita miliki. Okay? Sama ada secara online ataupun secara offline lah. Okay? Buat 2 simpanan, satu soft copy yang boleh disimpan dalam email dan satu hard copy yang untuk diletak sekali dalam fail tersebut. Kedua, lantik wasi atau AJK pusaka. Salah satu perkara penting yang mesti ada dalam dokumen pewarisan harta adalah perlantikan wasi atau AJK pusaka. Apakah tugas wasi ini? Wasi adalah pemegang amanah yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka kita mengikut wasiat atau pesanan kita. Kebiasaannya, disarankan untuk kita melantik ahli keluarga terdekat yang kita percaya akan berlaku amanah, okay? Setelah kematian kita nanti. Apa jadi kalau kita tidak lantik wasi? Waris perlu mendapatkan kata sepakat untuk melantik seorang wakil untuk uruskan harta pusaka. Permufakatan ini akan memanjangkan lagi proses menuntut harta pusaka kita nanti. Takut-takut waris tak dapat kata sepakat, harta pusaka pun terus terbeku. Tiada siapa yang nak uruskan. Ketiga, sediakan dana pantas. Apa yang dimaksudkan dengan dana pantas ni? Okay? Dana pantas adalah aset tunai yang boleh waris tuntut secara langsung selepas kita meninggal dunia tanpa perlu melalui proses untuk dapatkan surat perintah kuasa. Contoh aset dana pantas adalah duit dalam akaun KWSP dan tabung haji yang telah berpenama. Pampasan takaful berpenama pun termasuk dalam aset dana pantas. Okay? Kenapa perlu ada dana pantas? Ini untuk memudahkan waris kita menguruskan harta pusaka. Kena ingat, nak urus harta pusaka bukan percuma. Ada kos yang perlu dikeluarkan. Kerana telah terjadi banyak kes harta pusaka yang terus terbeku kerana waris tiada tunai untuk uruskan harta pusaka arwah. Walaupun kita tinggalkan 2 juta dalam akaun bank simpanan sekalipun, jika waris kita tiada tunai sekurangnya 5% daripada keseluruhan harta pusaka kita, maka 2 juta tersebut akan terus dibekukan. Akhirnya, waris langsung tak dapat manfaat daripada harta pusaka. Dan yang keempat, dokumen yang disediakan mesti bertulis, bertarikh dan bersaksi. Arwah ayah ada beritahu aku sebelum dia pergi dulu yang tanah kat kampung itu dia nak bagi pada aku sebagai anak sulung. Dulu-dulu di zaman atuk nenek kita, mereka tidak begitu ambil perhatian terhadap perancangan harta. Biasanya kalau nak berikan harta hanya beritahu melalui cakap mulut sahaja. Tiada hitam putihnya. Oleh itu, penting kalau nak buat wasiat, pastikan dokumen perwarisan tersebut lengkap, bertarikh dan mempunyai saksi. Ini bagi mengelakkan pertikaian antara waris setelah kita meninggal dunia. Sekiranya ada yang tidak setuju dengan pesanan kita semasa hidup.
Dengan adanya dokumen lengkap sebegini, mudah bagi wasi atau AJK pusaka nak laksanakan pesanan arwah. Sama ada arwah ada berwasiat, buat hibah atau wakafkan sebahagian daripada hartanya. Dan yang terakhir sekali, guna khidmat pakar. Walaupun cara membuat dokumen pewarisan ini nampak mudah, tetapi sebenarnya ia tidaklah semudah yang disangka. Lebih-lebih lagi kalau kita memang tiada ilmu dan kepakaran dalam bidang pewarisan harta pusaka Islam. Analogi mudahnya begini. Dalam banyak urusan kehidupan seharian, kita serahkan kepada pakar untuk bantu kita, betul tak? Nak buat rumah idaman, kita panggil kontraktor berpengalaman untuk bina. Bila kereta rosak, kita hantar kepada pakar repair kereta kan, di bengkel ataupun mekanik untuk repair. Kalau anak kita sakit, kita hantar kepada pakar perubatan iaitu doktor untuk dapatkan konsultasi dan ubat. Nak beli baju raya pun, kita tempah daripada pakar, orang yang pandai menjahit. Oleh itu, sewajarnya juga kita cari dan dapatkan khidmat pakar pewarisan harta pusaka untuk bantu rancang harta kita. Di Malaysia, kita ada banyak pilihan khidmat pakar pewarisan di Malaysia. Boleh cari dan dapatkan konsultasi dari mereka. Yang penting adalah kita rancang dan pastikan harta yang kita kumpul selama ini, daripada kita muda sampai ketua, dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada waris, tetapi juga kepada kita apabila sebahagian daripadanya disedekahkan atau diwakafkan untuk manfaat umum. So, sekian saja sesi perkongsian mengenai apakah yang perlu disediakan. Daripada 4, saya bagi 5 perkara kalau anda nak buat wasiat sendiri. Dan jika anda keliru ataupun tak ada masa nak uruskan, anda boleh hubungi Alpha Consultancy. Link ada di bawah, di dalam ruangan description di bawah. Okay, kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.